Jadi silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang dihormati Puan Nik Hasnah Ismail, yang dimuliakan para pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana walau apapun keadaan kita pada saat ini, tetapi kita telah ditakdirkan duduk hakikatnya di dalam majlis ilmu. Yang mana majlis ilmu ini sangat berharga, sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini Allah nilai sebagai ibadah. Cuma sebelum kita mulakan tajuk kita pada petang ini, iaitu 6 syarat ibadah, sukalah saya mengingatkan diri saya dan juga para pendengar seluruhnya, apabila kita berada di dalam majlis ilmu, hendaklah kita niatkan dua perkara. Dua perkara. Yang pertama, apabila kita mendengar ilmu, kita niat untuk amalkan. Kita bukan niat hanya mendengar kemudian menjadi diskusi ilmiah semata-mata ataupun menjadi wacana pemikiran semata-mata, tetapi yang pertama mesti kita niat untuk amalkan. Yang kedua, hendaklah kita niat untuk sampaikan, untuk sampaikan apa yang kita telah terima itu. Kerana kalau kita lihat dalam kaedah bagaimana ilmu itu diserap, mengikut pakar-pakar pendidikan dan pakar-pakar psikologi, 10% ilmu diserap melalui bacaan, apa yang kita baca. 20% melalui apa yang kita dengar, 30% melalui apa yang kita lihat. 50% daripada apa yang kita dengar dan kita lihat. Maksudnya otak kanan dan otak kiri bekerja secara sinergi. 75% melalui apa yang kita bincangkan, kita muzakarahkan. Itu yang dikatakan hayatul ilmu muzakaratun. Hidupnya ilmu itu dengan apabila kita bermuzakarah, berbincang, kata. Dan 85%, lihat 85% ilmu diserap apabila kita alami sendiri ilmu itu. Untuk kita alami, hendaklah kita amalkan. Bila ada amali, baru ada alami. Kita tak akan dapat alami rasa daripada ilmu itu apabila kita tidak amalkan. Jadi, yang pertama saya kata tadi, niat kita mesti kita amalkan. Bila kita amalkan, barulah kita alami ilmu itu dan kita akan rasa 85%. Dan yang ajaibnya, apabila kita menyampaikan ilmu itu, 95% ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita. Sebab itu apabila kita mendengar saja majlis ilmu, hendaklah pertama kita niat nak amalkan, yang kedua niat untuk kita sampaikan. Itu yang dikatakan 3% learning. Kita belajar dengan niat nak mengajar. Kita dengar untuk kita memperdengarkan. Itulah Baik. Hidup ini seperti mana yang telah saya fokuskan, saya perjelaskan pada minggu-minggu yang lalu, hidup ini adalah untuk ibadah. Dan ibadah itu terbahagi kepada 3, iaitu ibadah asas, ibadah sunat dan ibadah umum. Saya suka mengulang-ulang apa yang kita telah pelajari, apa yang kita telah dengar, kerana kita katakan repetition is mother of knowledge. Pengulangan adalah ibu kepada pengetahuan. Jadi bila kita tekankan bahawa ibadah itu terbagi kepada 3, ibadah asas. Ibadah asas ini adalah rukun iman dan rukun Islam. Inilah asas untuk kita membina sistem keyakinan kita dan faktor utama bagi membentuk kepribadian, sikap dan kelakuan kita. Ini yang katakan ibadah asas, ibadah asas ataupun foundation, tapak ataupun akar tunjang dan batang bagi sebuah pohon ibadah kita. Yang kedua ibadah sunat. Ibadah sunat yang mana kita katakan dulu ialah fungsinya 2 yang utama, itu menampung kekurangan dan kecacatan dalam ibadah asas. Kalau ada kurang dalam ibadah kita, umpamanya solat 5 waktu, ditampung oleh solat-solat sunat kita. Kalau ada kekurangan dalam ibadah haji kita, iaitu ibadah asas kita, ditampung oleh ibadah umrah kita. Ini yang dikatakan ibadah sunat. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah sunat juga berfungsi untuk kita lebih akrab dengan Allah. Sebab tu dikatakan ibadah sunat ni taqarrubi. Taqarrubi itu artinya akrab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang kata isteri sayang, kalau
kalaulah suami sayang, ibu bapa kita sayang, banyak manfaatnya dalam hidup kita. Apatah lagi kalau Allah pencipta dan yang maha segala-galanya menyayangi kita. Jadi tidak harus ataupun tidak wajar kita pinggirkan, kita remehkan ibadah sunat ini. Dan yang ketiga ialah ibadah umum. Yang saya katakan ini yang lebih luas. Yang itu ibadah umum ni soal-soal fardu kifayah kita, ya. Soal-soal aktiviti kita, perlakuan kita selain daripada ibadah asas dan ibadah sunat, termasuk dalam ibadah umum ataupun yang kita katakan amal soleh. Dan apabila kita tegakkan ibadah umum ini, barulah terbentuknya Islam sebagai satu way of life, sebagai satu sistem hidup yang indah dan juga syumul ataupun sempurna, ya. Baru kelihatan macam pokok tadi, bukan saja ada akar tunjangnya, bukan saja ada batangnya, tetapi dah berdahan besar, berdahan kecil, ada rantingnya, dan akhirnya ada daun-daun yang merimbun, ya. Cantik Islam itu apabila diumpamakan sebagai sepohon-pohon yang rindang, ya, sepohon pokok yang rindang, ya. Itulah ibadah kita. Dan selalu saya katakan pada minggu-minggu yang lepas juga bahawa kita nak fokus kepada ibadah umum. Bukan kerana ibadah asas tidak penting, bukan kerana kita memandang remeh kepada ibadah sunat, tidak sekali-kali. Tetapi menyedari bahawa ibadah asas dan ibadah sunat memang selalu diterangkan di dalam majlis-majlis ilmu. Dah telah lama kita pelajari melalui guru-guru kita, ustaz dan ustazah kita, memang selalu mengulang-ulang soal fardu ain ni di madrasah ataupun di sekolah-sekolah dulu, yang kita dah belajar, ya. Begitu juga atas dasar kita rasa dalam ibadah umum ni selalunya kita tidak sedar itu sebagai satu ibadah. Berlaku ketirisan ataupun kebocoran pada penghayatan kita, pada perasaan kita dan pada action kita, pada perlakuan kita, bahawa itu adalah satu ibadah. Saya dah tunjukkan contoh-contohnya pada minggu yang lalu. Jadi sekarang ni kita nak fokuskan kepada ibadah umum. Apa dia ibadah umum? Secara sepintas lalu, semua perbuatan kita, tindakan kita, aktiviti kita, selain daripada ibadah asas dan ibadah sunat, masuk semua dalam ibadah umum, ya ni. Umpamanya kita makan minum kita bekerja hari ni, ya. Kata Nik tadi kita cuti, ya. Tapi kita terus bekerja. Sebenarnya apa saja yang kita lakukan adalah ibadah. Kita mungkin cuti bekerja, tapi kita tak pernah cuti dalam beribadah kepada Allah. Saya dah katakan dulu kenapa kita kena beribadah setiap masa. Jawapannya simple, kerana Allah menjaga kita setiap masa. Ya, gitu, ya. Jadi makan minum kita, bekerja kita, kan ada antara para pendengar sekarang sedang memandu, ada yang sedang memasak, ada yang sedang melayan tetamu, ada yang sedang membaca buku, sedang berhibur dan sebagainya. Semua boleh dikatakan sebagai satu ibadah. Ibadah apa? Ibadah umum. Tetapi dengan menempuh beberapa syaratnya. Tidak mudah-mudah kita kata kita buat apa saja jadi ibadah, tetapi pasti ada syarat-syaratnya yang kita kena lalui, kena ketepati, barulah makan tu jadi ibadah, barulah memandu tu jadi ibadah, barulah memasak dan melayan tetamu itu jadi ibadah. Hatta kalau kita tidur pun jadi ibadah, kalau menepati syarat-syaratnya, ya. Syarat yang asas dan teras ada dua saja ni, ya. Yang pertama, niatkan kerana Allah. Ni soal right intention kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan kerana Allah. Yang kedua, dilaksanakan aktiviti itu, dilaksanakan perbuatan itu, dilaksanakan perkara itu dengan kaedah atau cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Matlamatnya, niatnya mesti Allah dan juga kaedahnya mesti mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah suatu perbuatan itu jadi ibadah, ya. Ni, ya. Walaupun kita dua syarat itu menjadi asas, yang asas dan teras, tetapi dua syarat ni boleh diperincikan lagi. Kita boleh perincikan, kita kotak-kotakkan lagi supaya nampak lebih jelas dan lebih terang, ya. Jadi bila diperincikan, dua syarat ini boleh dipecahkan menjadi 6 syarat pula, ya. 6 syarat ni ada setengah kata 4 syarat, ada kata 3 syarat, ada kata 6, ada kata 7. Itu tak apa, ya. Kita tidak, orang kata itu adalah perbezaan. Bukan semua perbezaan satu pertentangan, ya ni, mungkin apa yang saya katakan pada petang ini 6 syarat, ada orang kata 4 syarat, tapi 6 syarat ni termasuk dah 4 syarat dia, jadi begitulah, ya. Jadi saya cuba perincikan 6 syarat ni. Yang pertama, niat yang betul. Mesti niat yang betul. Yang kedua, aktiviti, perlakuan ataupun perkara yang kita nak laksanakan itu mestilah sah di sisi syariat. Bila kita kata sah di sisi syariat, dia mesti 3, ya. Sama ada wajib hal atau halal. Yang kedua mesti dia sunat ataupun dia
harus. Ya, 3 sah di sisi syariat. Syariat itu apa? Peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, pelaksanaannya baik, dilaksanakan dengan baik. Nanti kita tengok perinciannya, ya. Yang keempat, dibuat dengan terbaik, dibuat secara optimum, ya. Dan yang kelima, tidak meninggalkan ibadah yang asas. Dan yang keenam, natijah ataupun result ataupun kesannya adalah kesan yang baik. Supaya bagi contoh, supaya dapat para pendengar, ya, di luar sana dapat menyuluh, bila saya letakkan satu contoh ini boleh digunakan untuk menyuluh contoh-contoh yang lain. Saya ambil satu contoh saja, berniaga. Ya, kita berniaga, saya dah katakan kita berniaga sekurang-kurangnya ada 12 jam, 8 jam. Kita lebih banyak berada di premis perniagaan kita berbanding kita berada di surau ataupun di masjid, ya. Kita banyak berdepan dengan kata buku akaun kita kadang-kadang, ya. Kadang-kadang nak tutup akaun ataupun nak catatkan segala butiran perniagaan kita, lebih banyak kita tengok Al-Quran kadang-kadang, ya. Jadi soalnya sekarang bagaimana kita berniaga itu untuk jadi ibadah. Yang 8 jam tu, yang 12 jam. Yang pertama niat, Yang pertama niat, iaitu kita niat bahawa dengan kita berniaga tu untuk mendapat rezeki yang halal bagi diri kita, keluarga kita. Kerana mendapat rezeki yang halal ini satu fardu yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib hukumnya bagi suami pada diri kita. Jadi kita niatkan berniaga ni untuk dapat rezeki halal, kerana yang halal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang pertama, niat. Okey, niat dah okey, ya. Yang kedua, aktiviti ataupun perkara yang kita nak buat, pekerjaan kita nak buat tu disahkan di syariat. Oh, tak ada masalah. Berniaga memang memang termasuk dalam muamalat, ya. Dalam berniaga memang sah, wa halalul bai'a wa haramur riba, ya. Dalam syariat mengatakan dihalalkan perniagaan itu dan diharamkan riba. Jadi masalah berniaga tak ada jadi masalah dah, memang dihalalkan. Penting perkara yang dibuat ni sah di sisi syariat, ya ni, sebab kadang-kadang orang kata satu perkara tu boleh jadi ibadah kalau niat saja. Niat saja tak boleh, ya. Sebab itu orang kata kita tidak ada, orang kata, fahaman Robin Hood, ya. Robin Hood ni niatnya baik, nak bantu orang miskin, tetapi dia curi harta orang kaya, dia bagi pada orang miskin, ya. Niatnya baik, tetapi curi itu tak sah di sisi syariat. Berbanding berniaga yang kita sebutkan ini, berniaga memang disah, memang dibenarkan oleh syariat. Dan kita tak terperangkap dengan fahaman Machiavelli, iaitu the end justice the means, ya. Maksudnya the means the end justice the means, maksudnya matlamat menghalalkan cara. Tak boleh, ya. Matlamat niat kita betul-betul kerana Allah, dan kaedahnya mesti kaedah yang dibenarkan oleh Allah tadi, ya. Jadi syarat yang kedua tadi sah di sisi syariat, memang perniagaan tak ada masalah. Jadi syarat yang pertama, syarat yang kedua, okey dah, alright dah, ya. Syarat yang ketiga, pelaksanaannya baik. Pelaksanaan yang baik ni agak detail sikit ni, Bahkan barang yang kita jual, produk yang kita niagakan itu janganlah produk-produk yang haram, ya. Tak sah. Kalau niat baik pun berniaga tu okey, kita jual arak, tak jual rokok misal kata, itu tak jadi ibadah, ataupun kita menjual produk-produk yang luput tarikh, ya, ataupun menjual produk-produk yang ada keracunan, ada contamination, ada pencemaran, yang ada toksik dan sebagainya, yang ada ternyata mengikut kajian saintifik produk itu berbahaya misal kata, maka tak jadi ibadah, Dalam pelaksanaan yang baik ini juga tidak ada penipuan, sama ada penipuan dalam pertimbangan kita, penipuan dalam promosi kita, ataupun kalau kita jual buku yang cetak rompak, misal kata produk-produk yang cetak rompak, ini pelaksanaan yang tak baik. Ataupun ada unsur-unsur riba ataupun unsur-unsur kesamaran dalam perniagaan kita, gharar tu, ya, ada unsur-unsur itu, maka tidak jadi ibadah. Jadi kalau pelaksanaannya baik tadi, macam mana pelaksanaannya baik? Barang yang dijualnya baik, kita timbangannya, promosinya, pemasarannya, semua tidak terlibat perkara-perkara yang haram, dan jika tidak ada unsur riba, semuanya pelaksanaan yang baik. Jadi syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, okey, alhamdulillah. Ada lagi syarat yang keempat. Syarat yang keempat ini ialah perniagaan tu dibuat dengan terbaik, ataupun dalam bahasa Islamnya itqan, itqan maksudnya tekun, ataupun yang terbaik, cekap, ya. Maksudnya apa?
kalau kita berniaga, pertama mesti ada ilmu. Kita laksanakan perniagaan tu dengan ilmu, ya. Kerana kita tahu tentang produk yang kita nak buat, kita tahu tentang periklanan sikit, kita tahu tentang promosi. Artinya umat Islam apabila dia berniaga, peniaga tu sendiri mesti ada ilmu, supaya dengan ilmu itu perniagaannya boleh dilaksanakan dengan terbaik, ya, secara optimum. Dan juga selain daripada ilmu, yang kedua mesti dia ada kemahiran, skill. Kadang-kadang orang ada ilmu berjela-jela, ya, ada ilmu, tetapi bila nak diaplikasikan tak ada skill, ya. Ilmu tentang memasak banyak, ya, buku masak dah banyak, tetapi tak pernah masak. Kalau masak hangus, ya. Artinya itu ada ilmu tetapi tidak ada kemahiran, ya. Jadi macam mana aplikasi ilmu itu, dia perlu ada kemahiran. Kemahiran ni terbagi pada dua, ya, ni, kemahiran yang berkaitan dengan pekerjaan kita, itu yang dikatakan hard skill. Hard skill. Kalau ni sebagai juruhebah, misal kata kena tahu, misal kata ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengacaraan, tentang macam mana berkomunikasi dengan baik dan sebagainya. Ini, ya, ini berkaitan dengan pekerjaan itu. Ataupun peniaga dia tahu tentang bagaimana nak buat akaun, bagaimana customer service yang baik, bagaimana melayan pelanggan, bagaimana susun atur dalam kedai yang menimbulkan orang kata kegairahan ataupun tarikan untuk para pembeli membeli produk kita. Ni ada skill yang dikatakan hard skill. Yang kedua dalam kemahiran ni, untuk kita laksanakan terbaik mesti ada soft skill. Soft skill ni kemahiran kemanusiaan, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita melayan pelanggan, ya, dan sebagainya. Ini yang dikatakan kemahiran, ya. Yang ketiga dalam kita membuat yang terbaik ni, syarat yang keempat ini ialah yang ketiganya, kita mesti ada etika dalam perniagaan kita. Etika maksudnya, orang kata dalam perniagaan ni, orang kata customer is always right, kita sentiasa melayan pelanggan kita dengan baik, kita tidak bergaduh dengan pelanggan kita, ada sopan santun dan sebagainya. Ini yang dikatakan etika dalam perniagaan, ya. Jadi okey, ini dibuat dengan terbaik. Jadi kalau kita merasakan bahawa perniagaan tu satu ibadah, artinya produk kita, perkhidmatan kita bukan saja nak dinilai oleh pelanggan kita, bukan saja nak dinilai oleh masyarakat, tetapi nak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin kita tujukan ibadah kita ini dengan keadaan yang tidak sempurna, yang cacat cela. Saya teringat satu cerita, ya, bagaimana seorang ahli sufi, ya, dia menjadi seorang tukang jahit, ya. Jadi seorang kaya dah melihat baju yang dia jahit begitu cantik, ya, begitu menarik, dan seorang kaya tu nak belilah baju dia tu. Bila dia ambil baju tu, dia telik-teliknya sikit-sikit dan sebagainya, dia tengok pada ketiaknya tu ada sikit lubang, ya. Jadi orang kaya ni tak jadi beli, ya. Jadi ahli sufi tu menangis, ya. Dia kata, kalaulah ini manusia yang menilai, baju koyak yang sedikit pun dia tak terima dah baju tu untuk dibeli, ya. Apatah lagi kalau kita mempersembahkan ibadah kita yang koyak rabak di depan Allah, solat kita, puasa kita dan sebagainya, perbandingan, Jadi kalau manusia pun tolak produk-produk yang serpih, ada perkara-perkara yang kita anggap remeh, itu pun ditolak, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci, yang maha sempurna, ya. Tentulah apabila kita nak katakan perniagaan ni sebagai satu ibadah, kita persembahkan kepada Allah satu ibadah yang cantik, yang bersih dan sebagainya. Yang kelima, syarat yang kelima ialah tidak meninggalkan ibadah yang asas ni, Bagaimana? Contohnya, baru ni saya solat Jumaat di satu tempat. Sebelum azan, imam ataupun ahli jawatan kuasa masjid itu mengingatkan kepada peniaga-peniaga di luar sana, dia kata, apabila azan yang pertama, berhentikan perniagaan. Kerana kalau kita terus berniaga setelah azan yang pertama pada waktu solat Jumaat, maka jual beli itu tidak sah, haram. Jadi ini menunjukkan bahawa semasa kita melaksanakan ibadah umum ini, jangan meninggalkan ibadah yang asas. Ini syarat yang kelima, ya. Kita tidak boleh meninggalkan solat, kita tidak boleh meninggalkan puasa. Konon kita nak berniaga demi nak memperjuangkan ekonomi Islam, tetapi dalam kita merancang perniagaan tu, misal kata contoh bermesyuarat,
nak melahirkan produk yang baru, perkhidmatan yang lebih baik, tetapi mesyuarat sampai tinggal solat, tak dinilai sebagai ibadah. Saya kata kalau solat itu ibadah asas, dia foundation, dia akar tunjang. Kalau akar tunjang dah tak ada, pokok akan tumbang. Kalau foundation dah tak kuat, bangunan akan runtuh. Jadi begitulah ibadah yang apabila tak jaga ibadah ibadah asas ini. Saya terkejut apabila melaksanakan kursus-kursus dalam kursus mukmin profesional ni. Saya terjumpa satu waktu solat quote unquote lah, waktu Zosa nama dia. Zosa Zosa ni bukan jamak takdim, bukan jamak takhir, dah dekat-dekat jamak takwal dah, takyah dah tak nak sembahyang dah Macam mana Zuhur di hujung sangat waktu, kemudian ambil wuduk, solat zuhur, dah lepas je Assalamualaikum, Waalaikumsalam salam yang kedua tu terus masuk waktu asar. Hampir dah nak habis dah, nak luput dah waktu zuhur tu. Itu nama Zosa Kalau macam itulah kita tak melambat-lambatkan solat, meremeh-remehkan solat, itu tak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia kata ibadah, walaupun ibadah umum kita sebesar gunung, tetapi kalau kita tidak menjaga solat, sedangkan solat itu sebagai mana yang saya katakan pada minggu-minggu yang lalu, ialah kepala ibadah. Ibadah yang paling ditanya dulu oleh Allah ialah solat. Jadi itu yang syarat yang kelima. Dan akhir sekali ni sebelum kita berinteraksi dengan para pendengar, natijah yang baik. Apabila kita berniaga di akhir bulan dah kita nak tutup akaun kita nak tengok, nak audit dan sebagainya, kita ada untung. Untung itu ke arah mana kita gunakan. Begitu indahnya Islam. Bukan saja niat, tetapi sampai ke syarat yang keenam tu, untung kita Macam mana apabila kita dapat untung, kita bersyukur. Kita jangan lupa diri. Pertama, kita bayar gaji pekerja kalau ada pekerja lah. Kita gunakan untuk bayar hutang yang kita dapat barang-barang produk-produk kita berikan hutang, kita bayar balik kepada pembekal. Tidak digunakan ke arah yang ke arah yang haram. Misal kata kita gunakan ke arah kemaksiatan dan kejahatan, itu natijah yang tak baik. Kalau terlebih, misal kata kita ada keuntungan dan semua, okey, kita keluarkan zakat 2.5% saja bila cukup haul dan nisabnya Jadi ini yang dikatakan natijah yang baik. Kalau untung kita syukur, kalau rugi kita sabar Jadi inilah yang dikatakan ke-6 syarat ini kita telah aplikasikan dalam dunia perniagaan kita. Maka ketika itu, selama mana kita berniaga, kita juga dikira sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jika ditepati ke-6 syarat itu, 8 jam atau 12 jam kita berniaga, semuanya dikira oleh Allah sebagai ibadah, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja dapat laba, tetapi dapat pahala. Bukan saja dapat keuntungan duniawi, tetapi dapat juga keuntungan ukhrawi Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahawa ibadah yang terbaik bagi seorang ialah ibadah yang melimpah manfaat dan kebaikannya kepada orang lain. Bayangkan ni kalau kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, contoh itu ibadah sunat, manfaatnya untuk diri kita saja. Tetapi kalau kita melaksanakan ibadah umum, iaitu kata berniaga tadi, manfaatnya bukan saja untuk kita tetapi untuk masyarakat yang misal kata ada anak yang sakit, beli ubat di kedai kita, ada tetamu yang melayan tetamu tu wajib, kita perlukan gula, perlukan kopi, beli tempat kita, maka waktu itu kita berpahala dan sebagainya. Ibadah kita melimpah ruah ke arah yang lain, ke arah orang lain. Jadi itulah ibadah yang lebih besar. Sebab tu Imam Ghazali kata ibadah yang baik ialah ibadah yang melimpah manfaatnya dan kebaikannya kepada orang lain. Ini penting Jadi kalau tepati 6 syarat tadi, jadilah kita kata perniagaan itu sebagai satu ibadah kepada Allah. Saya cukup menarik sekali aspek penting yang dititik beratkan. Kalau perniagaan menguntungkan, kita syukur. Kalau tak begitu menguntungkan, kita sabar. Cukup menarik sekali. Okey, belum lagi saya wawarkan nombor talian kepada pendengar. Sebenarnya Ustaz, kita dah ada beberapa pemanggil kita di talian ketika ini. Saya kira kita terus saja bersama dengan pemanggil kita. InsyaAllah. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ustaz di studio ketika ini. Siapa di sana? Baik, kita bersama dengan pemanggil kita berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Minta tutup radio seketika. Hello. Assalamualaikum. Siapa di sana? Halo. Silakan Tuan Cik. Ustaz,
ada beberapa kemiskinan lah. Ya, silakan Cik. Saya ada Ustaz ada menyebut tadi tentang solat, lebih diutamakan daripada perkara yang lain. Saya tertarik perkara ini, saya tersentuh apabila bulan Ramadan menjelang tiba. Bila kita baca bulan Ramadan, banyaklah wajah-wajah Ramadan dibuka. Ya. Jadi yang uniknya tu, memang kalau di Malaysia ni tak adalah buka puasa tu pukul 2. Tetapi saya tengok para peserta bazar Ramadan ni dah buka gerai ni, lepas Zuhur dah buka atas alasan untuk para pembuka puasa membeli juadah. Ya, ini saya minta respon daripada Ustaz lah untuk memberi komentar tentang ini. Kemudian yang kedua, sebagaimana Ustaz tadi maklum bahawa Allah SWT sebut dalam Al-Quran bahawa lelaki yang tidak dilalaikan oleh jual beli dan daripada mendirikan solat. Bermakna dalam zaman sahabat dulu, bermakna apabila azan berkumandang, masing-masing akan menutup kedai masing-masing, lalu mereka berbondong-bondong, berduyun-duyun menuju ke masjid untuk melakukan solat. Tetapi apabila yang kita lihat di tempat kita ini jauh sangatlah daripada apa yang dikabarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi minta Ustaz dapat beri komentar tentang dua perkara ini. Tolong Ustaz, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak. Ustaz, kita kumpul soalan ataupun kita teruskan kumpulkan soalan. Ya, okey, silakan. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Nama saya Zaini. Silakan Cik Zaini. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz yang bagi penerangan ilmu yang disulam selikan dengan banyak contoh. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, soalan saya tadi Ustaz ada sebut tentang kita melakukan apa saja perkara kita naklah niat lillahi ta'ala. Dan kita jadikan contoh yang terbaik kita dan tidak lain dan tidak bukan Nabi penghulu kepada segala Nabi dan Rasul, Nabi penutup kepada segala Nabi dan Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, soalan saya di sini Tuan, Ustaz, apabila kita berinteraksi atau bermusakarah dengan sahabat-sahabat kita, yang sering terjadi Ustaz, mereka berminat sangat bercakap tentang contohlah Osama bin Laden, orang itu dan orang ini. Tapi apabila kita mengajak bermuzakarah, berbicara, mengingati Nabi Muhammad SAW serta kaum keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang taat setia, terus mereka hilang minat untuk menyambung muzakarah ini. Baik, yang kedua Ustaz, soalan saya atau soalan terakhir pada petang ini daripada saya, tadi Ustaz ada cakap tentang mereka yang melakukan solat, contohnya Zuhur, dah penghujung Zuhur, nak tunggu waktu asar baru dikerjakan solat. Saya ada banyak, bukan banyak lah Ustaz, ada sedikit saya belajar bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengatakan bahawa Rasulullah walaupun dalam keadaan yang tidak bermusafir, yang tidak dalam keadaan cuaca yang buruk, kerap Rasulullah selepas solat Zuhur terus saja mengerjakan asar. Dan begitu juga maghrib, sama ada Rasulullah lewatkan ataupun dipercepatkan isyaknya ke waktu maghrib. Jadi sebagai kita hari ini kita lihat orang yang sibuk seperti anggota-anggota polis trafik kita ataupun doktor-doktor bedah kita, mereka terpaksa melakukan sehingga melangkaui waktu solat itu sendiri. Jadi bagaimana orang-orang ini di samping menjalankan tugas mereka yang begitu kritikal dan juga di masa yang sama dapat mengerjakan solat seperti yang kita lakukan hari ini ataupun seperti yang hadis yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas itu sendiri. Mohon penjelasan Ustaz yang berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil satu lagi panggilan. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Azhar dari KL. Silakan. Okey, saya nak tanya yang kata 6 syarat tu tadi. Okey, macam manakah kalau kita bersukan tu, kita nak masukkan 6 syarat tu yang niat aktiviti itu saja daripada saya. Ya. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik Ustaz, kita ada 3 soalan daripada Tuan Encik Nur Halim sebentar tadi, Encik Zaini dan juga Encik Azhar. Silakan. Terima kasih kepada semua pemanggil. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat bermuzakarah walaupun sebelah pihak saja. Tetapi insyaAllah kita raikan pandangan-pandangan yang jika pun ada perbezaan, tapi saya katakan kita insyaAllah kita cuba bijak
menguruskan perbezaan kita dan kita berlapang dada bertasamuh apabila kita berdepan dengan perbezaan, ya. Buat Tuan Haji Nur Halim, ya, tentang bazar Ramadan yang menjual makanan, kalau kita sahih, kita tahu yang orang yang nak beli tu orang yang bukan untuk berbuka puasa yang setepatnya, ya, tetapi kerana dia tak puasa, maka kita tak boleh kita tak boleh jual pada orang begitu. Tetapi kadang-kadang manalah hak kita sebagai penjual pula untuk bertanya, kamu ni puasa atau tidak? Sebab kadang-kadang berlaku begini, ya. Sebab bazar Ramadan ni dah ada macam-macam, dah ada tempat-tempat yang di tempat-tempat di lokasi-lokasi yang strategik, kan. Kadang-kadang kita dalam musafir, kalau kita berhenti, kita beli pukul 3 tu bukan kita nak makan pukul 3, sebab mungkin dalam perjalanan kita tu kita susah lagi nak dapat, dan memang orang tu berpuasa, jadi beli awal tu sajalah, bukan kerana nak buka puasa awal, bukan kerana tak puasa, tetapi memang beli awal. Jadi kita sebagai penjual waktu itu, kita tidak berhak bertanya, ini untuk ni, kita sangka baiklah bahawa yang dia beli tu memang untuk berbuka puasa, bukan kerana dia tidak puasa, ya. Tetapi kalau kita tahu memang orang yang nak beli tu memang orang yang tak puasa, jadi kita waktu tu kita berhak untuk menolaknya, Jadi itu satu pandangan. Jadi ini soal teknikal saja, bukan soal hukum, soal teknikal saja, kan. Dan juga ada perempuan-perempuan yang memang tak boleh berpuasa, kan. Tak boleh berpuasa kerana ada keuzuran, kan. Mereka misal kata memang bekerja, pejabat, memang perlukan beli makanan yang mereka tak sempat masak dan sebagainya. Ini pun juga kita tak boleh kata yang mereka tak berpuasa kerana mereka tak berpuasa sebab ada keuzuran. Jadi sebagai peniaga kita kena bersangka baik, Lainlah kalau memang pukul 9 pagi, pukul 10 pagi atau memang jelas lah. Tapi kalau dah luput waktu zuhur, dah nak dekat asar dan sebagainya, ini waktu-waktu yang subjektif sifatnya, subjektif sifatnya. Ada orang yang memang beli awal, dan sebagainya, tak nak terlibat dengan kesibukan dan kesesakan, gitu. Mungkin kita jadi kita sangka baik, ini baik itu. Yang kedua, saya ingin memetik apa yang telah dikatakan tadi oleh Tuan Haji Nur Halim tentang surah An-Nur, ayat 37, Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jual beli daripada mengingati Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Jadi kalau kita sebagai peniaga, mana pun peniaga, untuk mendapat keberkatan dari segi perniagaan kita, kadang-kadang kita untung banyak tapi tak berkat. Itu yang kita takut. Soal rezeki ni dan para pendengar, bukan soal banyak atau sikit. Rezeki ni soal berkat atau tidak, Kalau rezeki itu berkat, sedikitnya mencukupi, banyaknya kita boleh agih-agihkan, boleh bawa banyak kebaikan bagi kita. Tetapi kalau rezeki itu tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Jadi makin diminum, macam kita minum air laut, makin minum makin haus. Sebab itu bila orang ini hilang keberkatan rezekinya, dia tak jadi orang yang bersyukur ketika banyak, dan dia tidak boleh jadi orang yang sabar ketika sedikit. Jadi hatinya sentiasa miskin saja. Walaupun kadang-kadang hartanya dah kaya, hartanya dah banyak, tetapi hatinya miskin saja. Sebab itu dia sentiasa resah, gelisah, dan kita terkejut apabila melihat orang yang kadang-kadang terlibat dalam rasuah ni, bukannya orang miskin, tapi orang yang kaya, tetapi nak kaya lagi, dah kaya nak kaya lagi, iaitu orang yang miskin jiwanya. Sebab tu Rasulullah mengingatkan kita, kaya sebenarnya ialah kaya hati. Sebab tu saya menyerulah para peniaga, tak kira meniaga pasar malam ke, pasar pagi ke, supermarket ke, ataupun apa saja, jangan dilalaikan perniagaan kita pertama untuk mengingati Allah. Mengingati Allah dalam perniagaan ni bukan saja berzikir, tetapi kita jaga timbangan, jaga produk kita, jangan produk yang buruk, jangan perkhidmatan yang kita sambil lewa, daripada mengingati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendirikan solat, dan apabila cukup nanti kita akan keluarkan zakat. Itu yang dikatakan dalam surah An-Nur tadi, Jadi saya menyerukan, kadang-kadang orang kata keluarkan zakat 2.5% ini menyebabkan harta kita sikit. Tidak, apabila kita belanjakan di sisi Allah, apa saja,
harta tu akan datang kepada kita balik dalam bentuk yang lebih banyak dan lebih berkat, insya-Allah, ya. Tidak pernah orang miskin dengan berzakat. Bahkan apabila berzakat, harta itu akan subur. Bahkan zakat itu umpama kubu atau benteng kepada harta-harta kita. Itu yang paling pentingnya, Jadi ini komen saya, lelaki yang tidak dilalaikan oleh jual belinya daripada mengingati Allah, yang pertama, yang kedua mendirikan solat, dan yang ketiga menunaikan zakat. Ini apa yang saya uraikan pada Tuan Haji Nur Halim tadi. Pada Encik Zaini, alhamdulillah Encik Zaini ni memang kerap juga menelpon, dan bukan sebarang orang, ya, orang yang dah ada kefahaman, ya, dan sebagainya. Kadang-kadang dalam soalan tu pun dah ada penerangannya. Jadi yang pertama, kita niat kerana Allah, dan Rasulullah SAW ini ialah suri teladan kita, yang orang kata evergreen lah, yang berpanjangan lah, bukan saja untuk dulu, tetapi dulu, kini dan selamanya, yang kata, Rasulullah ni dulu, kini dan selamanya. Kita kena lihat, dan Rasulullah ni adalah contoh teladan yang holistik, yang multidimensi, boleh dilihat daripada semua sudut, Orang miskin, lihat Rasulullah, boleh belajar daripada Rasulullah bagaimana sabarnya Rasulullah menghadapi kemiskinan, sebab Rasulullah pernah hidup sebagai seorang miskin. Tapi kalau umatnya di kalangan orang kaya, boleh juga belajar, sebab Rasulullah pernah hidup sebagai seorang kaya. Cuba belajar daripada sifat syukur Rasulullah apabila dalam kekayaan kita. Jadi kadang-kadang kita ada contoh-contoh mujahid yang contemporary, Kan bila kita pergi kepada mujahid yang contemporary ini, kadang-kadang kita tidak sunyi daripada pertikaian. Pertikaian maksudnya, ada orang kata ini contoh yang terbaik, misal kata Osama bin Laden tadilah, ada kata ini dia baik, ada orang kata pula di situ dia ejen Amerika sebenarnya, dilahirkan oleh Amerika, macam-macam pertikaian, Tetapi kalau Rasulullah dan para sahabat tak ada pertikaian. Semua boleh terima. Tetapi alangkah baiknya kalau kita juga ada contoh-contoh contemporary yang tidak dipertikaikan. Contohnya yang kita tengok, Syahid Hasan Al-Banna, misal kata Said Qutub, ataupun Syekh Yasin, ataupun Syekh Rantisi, misal kata, yang kita tengok dalam konteks-konteks sekarang ni, yang mana boleh ni. Tetapi itulah yang saya katakan, walaupun kita ada contoh-contoh contemporary, contoh-contoh yang terkini, tetapi sewajarnya tidak meminggirkan kita kepada contoh yang utama dan pertama, iaitu Rasulullah dan para sahabat, yang tidak lagi dipertikaikan oleh siapa-siapa pun. Bila sebut Rasulullah, 4 orang sahabatnya, dan juga 124,000 sahabat-sahabat yang utama, 10 sahabat yang dijamin syurga, misal kata 4 khulafa ar-rasyidin, ini tidak ada pertikaian seharusnya, sewajarnya. Dan ini selalu kita kena sebut-sebut dalam contoh, dalam perbualan kita, dalam muzakarah kita dan sebagainya. Jadi contoh-contoh contemporary seharusnya tidak meminggirkan kepada contoh teladan yang utama. Okey. Tentang solat Zuhur tadi dan solat ni, saya kira ini melibatkan soal hukum, Saya dengan ini saya kata saya bukan pakarnya, tetapi apa yang saya yang belajar dulu ialah apabila kita boleh syarat-syarat untuk kita jamak takdim ataupun jamak takhir solat kita tu. Mungkin antara sebab-sebab yang membolehkan kita untuk menjamakkan solat kita, sama ada solat jamak takdim ataupun jamak takhir, adalah musafir, bila musafir yang lebih daripada 2 marhalah, misal kata. Kemudian hujan yang lebat, yang ditakuti, macam kita kata kita nak pergi, nak balik nanti tak sempat nanti, boleh walaupun jarang dilakukan, tetapi dalam kitab ada disebut begitu. Begitu juga sahabat-sahabat kita yang duduk di luar negeri, ketika waktu solat tu dekat sangat, dan mereka terlibat masuk dalam waktu peperiksaan, misal kata 3 jam, ataupun kadang-kadang tak dapat dibenarkan oleh pemeriksa, tak boleh keluar kan, mereka boleh jamak waktu tu. Ataupun doktor yang terlibat dalam, contohnya dalam pembedahan yang mengambil masa yang lama, ada sampai 8 jam ada juga, begitu kan. Jadi ini boleh ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Saya minta ampunan maaf, saya tidak arif dalam bidang ini, hanya melalui pengamatan dan pelajaran dan pengamalan yang memang dah biasa dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kalau nak dikatakan tadi, kalau kita tiba-tiba saja kita nak buat zuhur dengan asar dan sebagainya,
ini di luar, dan ini di luar. Walaupun ada juga pandangan-pandangan yang begini, saya lebih memegang kepada apa yang telah ditunjukkan oleh ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kita berpegang pada itu. Saya tanpa menafikan kalau ada hujah-hujah yang lain, tetapi kita berpegang kepada pandangan yang memang telah masyhur ini. Saya baik, Ustaz, kita ada 2 minit lagi untuk kita menutup pertemuan kita, perbincangan dan juga majlis ilmu kita pada petang ini. Mungkin ada konklusi nak disampaikan, Ustaz, silakan. Konklusi kita dalam tajuk 6 syarat sebagai ibadah ini, pegang betul-betul. Ia adalah sifir dalam kehidupan kita. Bila kata sifir tu, artinya suatu yang tetap, yang satu kita kena pegangkan. Contohnya 6 syarat tadi mesti kita fikirkan, mesti kita titik beratkan sebelum, semasa dan selepas kita melakukan satu perkara. Contoh yang ni sebelum kita melaksanakan satu aktiviti, apa, tanya satu niat kita apa. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kita tanya apakah perkara yang kita nak buat tu, aktiviti yang kita nak buat tu sah di sisi syariat. Itu sebelum kita melakukan. Jadi kalau kita nak buat sesuatu, apa niat kita, dan perkara ini sah tak di sisi syariat. Harus halal ataupun sunat. 3 saja. Yang kedua, semasa kita melakukannya, kita masuk syarat yang ketiga, keempat dan kelima. Tadi syarat yang pertama, kedua, itu sebelum kita melakukan. Semasa kita melakukan ialah syarat ketiga, keempat dan kelima. Macam mana? Apakah kita sewaktu kita melakukan tu kita laksanakan dengan terbaik? Tidak saja-saja, tidak selamba, tidak cincai. Orang kata betul-betul secara itqan, Ada ilmunya, ada etikanya dan ada kemahirannya. Pelaksanaan yang baik. Yang kedua, apakah kita buat dengan terbaik? Kita buat dengan terbaik sungguh. Apa yang kita buat yang tadi tu, yang saya katakan pelaksanaannya yang baik, dengan menepati waktunya, dengan menepati kadarnya, spesifikasinya, piawaiannya, dan juga dilaksanakan terbaik. Dan yang kelima, apakah sewaktu kita melakukan tu perkara atau aktiviti tu kita meninggalkan ibadah yang asas. Jangan sekali-kali meninggalkan ibadah yang asas. Solat kita, puasa kita dan sebagainya. Jangan lalai. Kerana kalau kita meninggalkan ibadah yang asas, semasa kita melakukannya tak dikira sebagai ibadah. Dan akhir sekali selepas kita melaksanakan, kita tepuk dada, tanya iman kita, apakah kesannya pada hati kita. Sebab itu selalu dikatakan dimulakan dengan bismillah, niat kita kerana Allah, dan diakhiri dengan alhamdulillah, segala puji kepada Allah. Kembali balik kepada Allah. Apa yang kita buat, insya-Allah kalau 6 syarat ni menyuluh seluruh kehidupan kita, insya-Allah ni hidup kita menjadi hamba Allah, kita boleh atur, dan di sanalah ada ketenangan dan juga kejayaan. Bila orang tanya kita bila nak bahagia, kita jawab sekarang saya bahagia. Bukan esok, bukan dulu, tetapi sekarang saya bahagia. Dengan apa? Dengan menjadi hamba Allah pada setiap masa dan ketika. Sekian.